sedih dengar bab Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah di Sabah walaupun dah 60 tahun. Pantang lari dan pantang lompat, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Imam Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Berhormat Tuan Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat Shah Alam, sebenarnya industri padi dan beras adalah merupakan satu sektor agromakanan yang penting dalam mengeluarkan makanan ruji utama untuk rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, negara kita masih perlu mengimport hampir 30% beras bagi menampung keperluan penduduk di negara ini saban tahun. Berdasarkan kepada perkara tersebut, Kementerian menyedari bahawa kebergantungan kepada beras import akan menjejaskan sekuriti bekalan makanan negara. Sekiranya terdapat gangguan bekalan daripada faktor-faktor luar kawaran seperti sekatan perdagangan luar, pandemik wabak penyakit dan sebagainya. Justru sekuriti makanan negara bagi beras perlu diperkukuhkan selaras dengan perancangan yang terkandung dalam dokumen dasar utama MAFI, iaitu Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 dan juga Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara daripada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Bagi meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran padi dan beras negara, program Smart Sawah Berskala Besar ataupun Smart SBB telah diperkenalkan oleh kerajaan pada Februari tahun 2021 yang melibatkan 3 entiti utama dengan izin Special Purpose Vehicle SPV, iaitu Pertubuhan Peladang Kawasan ataupun PPK, Golongan Pesawah dan juga Syarikat Peneraju. Tujuan utama pelaksanaan program Smart SBB adalah seperti berikut. Pertamanya, meningkatkan hasil padi domestik dengan penglibatan pihak swasta yang sedia terlibat dalam industri menerusi pelaburan modal, kepakaran dan juga keupayaan teknologi yang dimiliki oleh mereka. Peningkatan hasil dan juga produktiviti padi tempatan ini penting bagi memperkukuhkan sekuriti bekalan makanan negara dan juga tahap sara diri negara terhadap beras. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara berhadapan dengan pengurangan kawasan bertanam padi pada setiap tahun. Program Smart SBB menyasarkan peningkatan purata hasil padi nasional kepada 7 tan metrik sehektar dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, RMK 12, berbanding purata hasil semasa adalah sekitar 3.5 ke 4.3 metrik tan sehektar. Justru membantu pencapaian untuk sara diri beras negara kepada 75% menjelang tahun 2025 atau sebelum berakhirnya RMK 12. Keduanya, untuk mengoptimumkan penggunaan sumber menerusi penyatuan pengurusan sawah dan memodernkan aktiviti penanaman padi menerusi penggunaan teknologi dan mekanisasi terkini. Hal sedemikian kerana pengembangan sumber lebih mudah dilakukan menerusi satu pengurusan, manakala kos-kos tambahan akan diserap oleh syarikat peneraju. Ketiganya, untuk meningkatkan pendapatan pesawah yang sebahagian besarnya masih berada dalam bawah kategori B40, berikutan masih mengusahakan tanah sawah secara individu dan juga bersaiz tidak ekonomik, iaitu kurang daripada 2 hektar. Penglibatan dalam program ini akan membantu mereka menjana pendapatan tambahan menerusi peningkatan hasil serta pengurangan kos pengeluaran. Dan keempatnya, mempromosikan jalinan usaha sama pihak swasta dan pesawah menerusi kaedah pertanian kontrak ataupun kontrak farming antara syarikat peneraju dan juga pesawah. Kementerian meyakini bahawa pelbagai masalah atau isu utama di lapangan seperti pendapatan pengeluar padi yang rendah, kos pengeluaran yang tinggi, kekurangan mekanisasi dan juga otomasi,
persekitaran perniagaan yang tidak kondusif dan kerugian pasca tuai dapat diatasi melalui pelaksanaan program Smart SBB. Kejayaan Smart SBB pada 1/2021 yang lalu telah diterjemahkan melalui pencapaian aspirasi keluarga Malaysia AKM MAFI. Sehingga Oktober tahun 2021, bilangan penglibatan dan hasil pendapatan kumpulan sasar iaitu pesawah telah berjaya melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak 28 hingga 180%. Seramai 3,811 orang pesawah telah mendapat manfaat daripada program Smart SBB melibatkan kawasan penanaman padi sebanyak 9,777 hektar di beberapa tempat termasuk kawasan Aida Barat Laut Selangor dan Aida Seberang Perak. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Silakan soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Menteri atas jawapan tadi. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ini dunia sedang mengalami perubahan iklim dan kita dapati bahawa hujan yang ekstrim dan cuaca kepanasan yang ekstrim boleh merosakkan hasil tanaman. Ini tidak akan menjejas hanya negara kita, tetapi juga negara-negara dari mana kita mengeksport, ya, dari mana kita mendapat bekalan padi, ya, ataupun beras, ya. Maka saya ingin bertanya, apakah usaha di pihak kementerian untuk menghasilkan benih yang lebih berdaya tahan yang akan menentukan bahawa usaha-usaha yang dilakukan seperti mana yang disebutkan tadi tidak akan rosak dan gagal oleh kerana perubahan iklim yang sedang kita alami, ya. So in other words, dengan izin, ya, kita tak boleh andaikan bahawa keadaan ni semua sama aja, ya. Dunia sedang berubah, ya. Cuaca sedang berubah. Adakah kita telah bersiap sedia dengan melakukan R&D untuk menghasilkan benih yang lebih berdaya tahan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam yang begitu berminat sekali untuk bersama-sama kita supaya dapat menyumbang kepada pembangunan produktiviti beras dan juga padi. Untuk makluman ahli yang berhormat, bahawa pada ketika ini MARDI dengan kerjasama semua dengan kolaborasi semua institusi pendidikan tinggi sentiasa menjalankan pendidikan dan mengeluarkan beberapa jenis padi yang baru. Dan benih padi baru pada ketika ini yang kita perkenalkan iaitu AS21, iaitu kerjasama daripada pihak Atomic yang telah mengeluarkan satu benih padi yang baru. Dan kita sentiasa bukan sahaja berkolaborasi dengan universiti-universiti tempatan dan juga agensi-agensi yang lain, bahkan pada negara-negara lain, supaya kita dapat penemuan-penemuan baru yang boleh meningkatkan lagi pengeluaran dan seterusnya untuk meningkatkan pencapaian kita supaya kita dapat mencapai sebanyak 75% SSL sehingga tahun 2025. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan, Setiu. Sila sebelah sini dulu Yang Berhormat. Setiu. Sila, Setiu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Beras adalah merupakan makanan ruji negara, tetapi kita terpaksa bergantung kepada import dari luar. Kalau mengikut Indeks Sekuriti Makanan GFSI, kedudukan kita jatuh ke tangga 48 pada tahun 2020, sedangkan sebelumnya kita pernah berada di tangga ke-28. Soalan saya, apakah langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kita dapat menjamin bekalan makanan yang mencukupi untuk masa hadapan? Sekian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tengok Yang Berhormat ni mempunyai satu pendidikan yang cukup baik sekali, terutama tentang GFSI ni ataupun yang kita dengan izin Global Food Security Index ataupun indeks keselamatan makanan selaya global. Memang satu ketika kita terima hakikat bahawa Malaysia berada pada tahap ke-28
dalam negara, dalam seluruh negara dunia, sebanyak 113 buah negara. Selepas itu kita jatuh pada tahun 2020 ke tangga 48. Ini adalah disebabkan kerana penukaran cara indikator yang telah dibuat oleh pihak Economic Intelligence Unit yang membuat kita punya rating. Bukan sahaja kita terlibat, bahkan untuk sebagai example dia, Singapura satu ketika dulu adalah di tangga pertama. Kalau GFSI seluruh dunia, Singapura dapat nombor 1. Tapi bila telah diubah GFSI ini, indikator ini jatuh di tahun nombor 15. Alhamdulillah, menjelang tahun 2021 kita dah dapat memperbaiki kedudukan kita pada tangga ke-39, dan saya yakin kerana dengan apa segala usaha yang telah kita jalan pada ketika ini, kita akan terus dapat menambah baik lagi kedudukan GFSI kita dan seterusnya membuktikan bahawa kita dapat memperbaiki banyak lagi kawasan-kawasan ataupun area-area yang telah dimasukkan dalam indikator daripada GFSI ini, terutamanya daripada segi yang dengan izin natural resources dan juga resilience yang telah diperkenalkan baru-baru ini. Terima kasih Tuan Yang Betul. Dan tambahan. Silakan Yang Mohamad Abdul Langat. Terima kasih. Ganda saya Timbalan Menteri. Saya ingin mengingatkan, saya buka website Kementerian Pertanian dan Industri masih menggunakan perkataan mafi. Mafi ni dalam bahasa Arab maksudnya dah tak ada apa dah. Maknanya kalau boleh tukar nama yang sedap sikit bagus juga. Timbalan Menteri, pada tahun lepas kita menganggarkan dan target 70% tanam, 30% import daripada luar, dan Timbalan Menteri sendiri pada 29 September 2021 menyebutkan kita nak lebih daripada itu, 75% kita tanam, 25% kita import. Saya ucapkan tahniah pencapaian yang disebutkan tadi, beberapa pesawah telah bertambah hasil pendapatan mereka, Alhamdulillah. Tetapi saya bimbang pencapaian 70% ini di peringkat negara dalam tempoh 5 tahun yang dirancang itu, sejauh mana ia betul-betul boleh tercapai, sebab perkara ini sangat penting. Kita bukan hanya tumpu pada beberapa pesawah, ya ucapkan tahniah pada pesawah itu, tetapi target kita 75% tanam sendiri itu sejauh mana ia boleh tercapai. Terima kasih Timbalan Menteri. YB mafi muskilah. Terima kasih Tuan Yang Berhormat. Perkataan mafi ini sebenarnya adalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Mafi. Tapi apa pun Yang Berhormat, Berhormat telah menunjukkan satu minat yang cukup tinggi sekali, terutamanya tentang usaha kita untuk mempertingkatkan lagi pengeluaran. Bahkan pada ketika ini MAFI telah memperkenalkan dasar agro makanan negara 2021 hingga tahun 2030, mana 10 tahun. Lepas itu dasar security makanan. Untuk 5 tahun kita menjangka, walaupun pada ketika ini kita mencapai hanya 70% saja SSL kita. Tetapi kita yakin dengan usaha yang kita jalankan pada ketika ini memperkenalkan Smart SBB ini, kita berupaya untuk menambahkan lagi pendapatan ataupun pengeluaran kita lagi 5%, iaitu 75%. Kerana matlamat SBB ini bukan sahaja ianya akan diambil alih ataupun diusaha sama oleh syarikat-syarikat yang mempunyai kepakaran, bahkan dengan menggunakan optimasi dan juga mekanisasi dan juga tanaman secara moden. Kerana pesawah-pesawah tak payah bersusah hati. Bahkan syarikat peneraju ini akan menanggung sebanyak 3,200 kos penanaman, dan semua hasil yang kita telah jamin bahawa pada ketika ini telah kita jalankan seperti saya sebut tadi, sebanyak 9,000 hektar yang telah kita jalankan. Kita telah berjaya menghasilkan keluaran padi ataupun padi ini berlipat ganda, dan kita yakin dengan usaha ini akan dapat meningkatkan lagi pencapaian kita, dan insya-Allah menjelang hujung RMK 12 kita berupaya untuk mencapai 75% kepada SSL padi kita. Terima kasih Tuan Yang Betul. Terima kasih. Satu lagi. Terusnya saya jemput